Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bandingkan antara dunia dan akhirat. Wahai gulam, bandingkan di antara dunia dan akhirat dan letakkan dia di dalam satu bakul. Kemudian engkau duduk sendirian dengan Tuhanmu dengan mengosongkan hatimu daripada dunia dan akhirat. Dan jangan engkau menerima lagi apa-apa pun selain dari ingatanmu kepada Tuhanmu. Jangan bergantung dengan manusia yang boleh menyebabkan engkau meninggalkan Tuhan. Putuskan semua sebab musabab ini dan tanggalkan dirimu daripada semua gangguan itu. Bila engkau sudah berjaya membuat seperti itu, barulah engkau jadikan dunia itu untuk jiwamu dan akhirat buat hatimu dan Tuhan buat rahsiamu. Wahai gulam, jangan sekali-kali engkau merasa tenteram dengan jiwamu, dengan nafsumu. Begitu juga dengan dunia atau akhirat. Jangan ikutkan nafsumu selain dari yang berkaitan dengan Tuhanmu sahaja. Barulah ketika itu engkau akan menemui perbendaharaan yang tidak musnah. Nanti barulah akan datang hidayah, yakni petunjuk daripada Allah Ta'ala yang tiada sesat lagi sesudah itu. Bertaubatlah dari semua dosa-dosamu dan segera datang menyembah Tuhanmu Azza wa Jalla. Tetapi jika engkau bertaubat, hendaklah engkau bertaubat zahir dan batin sekali. Kerana taubat itu adalah hati sebuah kerajaan. Tanggalkan pakaian maksiat itu dengan bertaubat yang tulen. Kemudian malulah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hakikat malu, bukan dengan kata-kata sahaja. Ini adalah kerja hati sesudah bersih. Semua anggota badan dengan kerja syariat. Kulit ada sebabnya, ada kerjanya. Dan hati pun ada kerjanya. Hati itu bila tersingkir dari sebab musabab dunia dan bergantung pada makhluk, nescaya dia akan bersambung dengan sifat tawakal dan makrifat dengan Allah Azza wa Jalla, lalu mengenali Allah. Kerana itu dia akan meninggalkan semua sebab dan mencari yang menentukan sebab, yakni Allah. Dan bila dia telah berada di tengah-tengah lautan ini, di situlah dia akan berkata, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menjadikan aku, lalu dia juga yang memimpinku. Maka ketika itulah Allah akan memindahkannya dari suatu pantai ke pantai yang lain, dari suatu pangkalan ke pangkalan yang lain, sehingga dia menemui jalan yang lurus. Dan setiap kali dia mengingati Tuhannya, nescaya akan tertontonlah jalan yang lurus dan terdedah jalan yang salah pula. Ingatlah bahawa hati orang yang menuju pada Allah Ta'ala itu akan menembus jarak yang jauh dengan membelakangi semua halangan di belakangnya. Bila dia merasa takut, bila dia terasa takut akan binasa di setengah-setengah perjalanannya, maka imannya kepada Allah Ta'ala akan menjelma mendorongnya dan memadamkan api kebimbangannya. Dan ketakutan itu dengan digantikan di tempatnya cahaya kemesraan dan kegembiraan kerana berdekatan dengannya.
Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, muhasabah pada pagi ini ialah untuk kita sentiasa merasa diri kita dengan Tuhan kita. Apapun kesibukan yang selain itu, kita cuba ingin asingkan sementara. Kita ingin pisahkan daripada diri kita sementara. Sama ada dunia ataupun akhirat. Untuk kita meletakkan diri dengan Allah SWT. Adapun dunia keperluan kita, adapun akhirat ganjaran kita. Adapun Tuhan ialah segala maksud kehidupan kita. Segala tujuan, segala keredaan dan segala-galanya. Maka bila kita cuma bicarakan dunia, lalu kita lupa ke akhirat. Kalau kita bicarakan akhirat dengan maksud bercerita tentang syurganya, bercerita tentang segala nikmatnya, maka kita mungkin akan terputus seketika untuk memikir tentang Tuhan kita. Maka yang patut kita fikirkan tentang Tuhan kita terlebih dahulu, Allah. Kerana ilmu yang pertama Allah ciptakan dalam hati manusia ialah mengenal Tuhan. Dilahirkan dalam fitrah. Sebelum kita mengenal makanan dan minuman, sebelum kita mengenal dunia dan akhirat, kita mengenali Allah SWT. Maka cuba letak diri kita untuk berfikir tentang Allah yang menciptakan kita, yang bernikmat kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang akan mengadili kita, dan dia akan menentukan syurga atau neraka kita. Dia akan menentukan bahagia atau celaka kita. Dialah tempat kita bertawakal, tempat kita berharap, tempat kita bermunajat, tempat kita bermohon. Dia segala-galanya. Bila kita sudah faham akan perkara tersebut, kalau cukup faham bahawa siapa Allah, mengenali Allah, maka ketika itu ambillah dunia untuk diri kita, yakni untuk keperluan kita, dan ambillah akhirat untuk hati kita, memotivasikan kita dan beramal. Dan Tuhan adalah rahsia kita. Apa maksud Tuhan adalah rahsia kita? Bahawa ketika mana zahir orang melihat kita bergantung pada manusia, rupanya dalam hati kita dengan Allah. Ketika mana zahir orang melihat kita bekerja bertungku lumus, orang nampak usaha kita, tetapi dalam hati kita ialah Allah. Ketika mana kita punya kelebihan itu dan kelebihan ini yang disaksikan oleh manusia, tetapi hati kita mengakui, bahkan mengatakan ia semuanya daripada Allah SWT. Kita tidak memiliki walaupun sekadar selaput ataupun walaupun sekadar selaput benih. Jadi kalau kita lihat benih, dia ada selaput dia tu, yang tu pun kita tak boleh miliki. Maka bila kita faham, ketika itulah kita ada rahsia dengan Allah. Orang nampak kita pemurah, tapi rahsia kita ikhlas kepada Allah. Orang nampak kita berani, tapi rahsia kita ialah tawakal kepadanya. Orang nampak kita bersedih, tapi rahsia kita ialah kerana kita bimbangkan kedudukan kita di sisi Allah. Orang nampak kita gembira, rahsianya ialah kerana kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maka itu rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun pada zahir kita, pengamalan kita nampak semuanya pada makhluk, tetapi hakikat kita dengan Allah SWT. Melihat seorang tadi, zahirnya kita melihat seorang yang punya rahsia dengan Allah SWT, dia buat amalan-amalan sebagaimana orang lain buat. Tetapi dalam dirinya kuat hubungan, kebergantungan kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh, wahai gulam, dengar sini wahai budak, dengar sini wahai muridku, jangan sesekali kita tenteram dengan apa yang ada pada tubuh badan kita. Dan juga apa yang menjadi kehendak kita, jangan tenteram. Jangan kita juga merasa tenteram dengan dunia dan akhirat kita. Kerana semuanya ini akhirnya akan binasa bila mana Allah Ta'ala pisahkan kita, biarkan kita, tidak mempedulikan kita. Bila Allah Ta'ala tidak membantu kita, maka tidak ada apa yang kita dapat. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan
Bila Allah Ta'ala tolong seseorang, maka dia akan berjaya. Tetapi bila mana Allah Ta'ala tinggalkan dia, siapakah yang akan menolong dan membantunya selepas itu? Malakum min dunihi min waliyyin wala nasir. Kamu tak akan dapati selain Allah itu sebarang pertolongan atau bantuan. Jadi jangan tenteram, ada seorang tenteram yang akhirat, saya dah tahajud, saya dah puasa sunat, saya dah baca Quran. Tiba-tiba Allah palingkan hatinya. Ya, ada orang tenteram dengan dunianya, saya sudah kaya, saya sudah banyak. Tiba-tiba Allah bangkrupkan dia. Orang yang tenteram dengan dirinya, nafsunya, saya sudah sihat, saya gagah, saya telah disahkan oleh doktor tak ada penyakit. Bahkan doktor kata umur saya lebih muda pada yang ada tertera pada IC saya. Itu umur 60, doktor kata awak ni macam umur 21 tahun, sihat. Macam orang umur 21 tahun, darah bagus, gula dalam badan bagus, kolesterol bagus, semua bagus. Macam umur 21 tahun. Kita pun tersenyum. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan harta benda, jangan terpedaya dengan diri kita, jangan terpedaya dengan akhirat kita dengan maksud saya dah sembahyang banyak, puasa banyak, mengaji banyak. Jangan. Kerana semua itu Allah Ta'ala pernah tunjukkan ia tersadai, dia tersandung, dia terjatuh, tergolek. Kerana itu fikirkan tentang Allah. Allah boleh menarik apa yang kita ada hari ini sekaligus. Allah boleh mengambilnya, Allah boleh memberikannya pada orang lain. Kerana Allah itu pemberi hidayah. Kerana itu sentiasa berfikir dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita berfikir dengan Allah, kata Syekh Abdul Qadir, barulah kita akan dapat pembendaharaan yang tidak akan musnah. Dengan mengingati Allah, berfikir tentang Allah, itulah pembendaharaan sebenar. Iblis, dia terpesona dengan ibadatnya di langit. Dia beribadat bersama malaikat. Kita setakat masjid kat kampung kan hebat sangat pun. Iblis beribadat di masjid malaikat, di langit, bersama semua malaikat. Sujud pada Allah. Iblis dapat tengok syurga setiap hari. Demikian dia dapat melihat neraka setiap hari. Dia berada pada malakut, alam malakut. Kita berada pada alam dunia. Dia alam malakut. Tapi lihat bagaimana Allah jatuhkan Iblis di sebalik ibadat dia, ilmu dia, kedudukan dia. Semuanya ini kerana jiwa selesanya. Jiwa selesanya. Maka dia akhirnya hilang segala-galanya. Kerana itu tuan-tuan sekalian, orang yang tidak rasa berdosa, orang inilah jiwa selesa. Siapa yang tak rasa berdosa, dia sebenarnya sedang memiliki jiwa yang selesa yang membahayakan dirinya. Sedangkan kita kena tahu, kita sentiasa berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini berdosa. Bahkan kalau kita rasa kita tak berdosa, kita mesti rasa kita berdosa. Kalau benar Ustaz, saya macam tak ada dosa, awak kena rasa awak berdosa. Tuan-tuan, bagaimana kita tak rasa berdosa sedangkan kita tidak memberikan hak Allah dengan sebenarnya? Kita tak berterima kasih kepada Allah dengan sebenarnya. Macam mana kita tak rasa bersalah? Manusia yang merasakan dirinya tak bersalah, dia berada pada zon selesa yang membahayakan dirinya. Semua orang kena rasa dia berdosa. Kerana itu tuan-tuan, kita kena bertaubat daripada semua dosa dan kelalaian. Dan tanda seorang itu benar-benar taubat, dia bersegera dalam buat kebaikan. Dia bersemangat dalam buat kebaikan, bermotivasi dalam buat kebaikan. Kerana ketahuilah, sebagaimana kata Hasan Basri, yang melambatkan kita buat ibadat, yang menangguhkan kita buat ibadat, yang menghalang kita buat ibadat ialah bebanang dosa. Tuan-tuan, kita kalau bawa beban banyak, jalannya slow. Tuan-tuan kena pikul air sebaldi ke, tuan-tuan kena pikul beras sekampik ke, ataupun beras satu guni ke, jalan cepat ke lambat? Lambat lah, berat. Kena pelok kiri kanan bawa berat. Cuba kita jalan tanpa bebanan, oh ringan. Tuan-tuan, kalau kita mendaki, ada tak orang daki bawa barang banyak? Bila dia bawa barang banyak, dia naik rasa nak tanggalkan semua. Sebab berat, ini semua berat, beban. Kalau boleh baju pun dia nak buang. Kalau boleh baju pun nak buang. Rasa berat, baju ni pun macam berat. Seluar pun macam berat. Kalau boleh nak naik dalam keadaan telanjang je, ringan. Itu realiti.
Kadang-kadang kita buat baik kecil. Saya ingat bila saya daki Gunung Harung sama sahabat-sahabat. Daki. Taklah tinggi sangat, tapi tinggi jugalah. Nak sampai sana 2 jam. Bukan cepat sejak. Ni masing-masing bawa beban macam-macam lah. Bawa makanan, bawa itu, bawa ini. Akhirnya kita rasa dalam pertengahan jalan berat, makin berat. Rasa nak tanggalkan semua. Beg yang kecil sekadar letak air pun rasa nak buang juga. Kenapa? Bebanan. Tuan-tuan, dosa jauh lebih terbeban daripada benda tu. Jauh lebih terbeban. Kita hidup kat dunia ini mendaki. Kita bukan hidup mendata, mendaki. Maka kita akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Orang yang tidak berdosa, orang yang berjaya bebaskan dirinya daripada dosa dengan maksud senantiasa bertaubat, maka sebenarnya dia sedang meringankan dirinya daripada bebanan dosa. Jadi, tanda taubat kita benar, ringan. Segera kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, kalau taubat dua-dua. Bukan taubat zahir je, taubat batin sekali. Bukan kita tak minum arak, tak berjudi. Bukan sekadar kita tak rasuah, tak ambil yang haram. Tetapi hati kita biar ikhlas. Hati kita jangan mahu dipuji, hati kita jangan bergantung pada orang. Itu kerja-kerja kotor hati. Kerja bersih hati perlu menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hati kita jangan dipandang pada orang. Maka ini taubat hati. Tahuilah bahawa kalau kita nak tanggalkan pakai maksiat itu, mesti dengan taubat yang tulen. Taubat yang tulen melibatkan zahir dan batin kita. Maka jangan kita cuma dengan kata-kata. Malulah kita pada Allah. Dalam bertaubat, dalam bermuamalah dengan Allah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang sebenar. Kemudian kata Syekh, hati ada kerjanya. Badan ada kerjanya. Badan kerjanya kerja syariat. Puasa, sembahyang, zakat, ini kerja syariat. Hati ada kerja untuk membersihkannya, merawatnya, menghiasinya, mengosongkannya. Hati ini perlu kita rawat, perlu kita kosong, perlu kita hias, perlu kita kuatkan dengan takwa, dengan ikhlas, dengan wasangka baik, dengan kebergantungan tawakal pada Allah, dengan melihat akan segala kurniaan dan nikmat Allah. Roh ini melihat kebergantungan kepada kecintaan Allah Ta'ala, bukannya kepada makhluk. Hati itu bila tersingkir dari sebab musabab dunia dan bergantung pada makhluk, nescaya dia akan bersambung dengan sifat tawakal dan makrifat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila hati ni kita tak letak pergantungan pada orang, waktu itu datang tawakal sebenar. Dan bila datang tawakal sebenar, maka datanglah makrifat kepada Allah Ta'ala yang hakikat. Maka ini datang makrifat bila mana kita buang pergantungan dengan makhluk. Kerana itu tuan-tuan sekalian, tinggalkan sebab dan lihat yang mencetuskan sebab, Allah. Jangan kata fulan bin fulan lah sebab saya kaya. Bukan itu, Allah. Jangan berkata fulan bin fulan lah menyebabkan saya sihat. Katakan Allah. Jangan kata fulan bin fulan lah sampai saya naik jawatan, pangkat. Katakanlah Allah. Ya, memang itu sebab. Tapi siapa yang menyebabkannya? Kalau bukan Allah Ta'ala. Memang fulan bin fulan tolong dan bantu saya. Tapi hakikatnya ialah Allah yang memberi bantuan kepada saya. Kerana itu yang lain-lain tidak ada nilainya. Bila mana kita memahami hakikat bahawa kita tidak berkuasa melakukan sesuatu walau sedikit pun, melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin, maka hari ini kita akan berada sebagaimana tempat kita berada. Bayangkan bila kita benar-benar berada pada lautan kebenaran, waktu itulah kita akan nampak Tuhan. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir beri perumpamaan berada di tengah lautan, dan saya katakan ia lautan kebenaran hidup. Bayangkan seorang naik kapal, naik bot, tiba-tiba karam tengah laut. Di tengah laut dia tak dapat memandang ke hujung sana, hujung sini. Dia ditutupi oleh ombak yang mengelilinginya bagaikan tembok-tembok. Dan kakinya tenggelam, terus menarik ke bawah. Hanya sedikit nafasnya ke atas. Ruang bernafasnya cuma hidungnya atau mulutnya. Yang lain-lain semuanya sudah tenggelam. Dan dia punya sedikit akal. Tetapi waktu itu dia mempunyai seluruh hatinya.
Pada waktu kita hidup lapang, kita punyai akal kita, tapi separuh hati. Tapi waktu berada dalam karam tadi di tengah lautan, kita cuma ada akal sikit, tetapi hati kita sepenuhnya. Hati tempat mana? Tempat kita letakkan Allah. Maka waktu itulah kita akan berkata, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan aku, yang membimbing aku, yang memberi petunjuk pada aku, yang menolong dan membantu aku. Itulah hakikat lautan kebenaran. Tentang hidup kat dunia ni memanglah kita banyak guna akal, rasa cerdik, rasa bijak, rasa pandai. Pak kesiang, pak kesudah kita rasa kita boleh selesaikan. Hati kita tak berfungsi. Tapi kalau kita tercampak di lautan kebenaran, waktu itu akal sudah putus. Tinggal lagi hati yang sepenuhnya menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka begitulah benarnya hidup seorang. Sebab itu tuan-tuan nak suruh benar hidup kita, jangan menghadapkan akal kita pada Allah, tapi hati kita dengan Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, bila elok hati, maka elok seluruhnya. Bila rosak hati, rosak seluruhnya. Akal yang bijak tidak menjamin hati yang baik. Tidak menjamin. Bahkan kadang-kadang akal yang bijak itu paling banyak menderhaka pada Allah. Kadang-kadang mencari helah yang macam-macam. Atas nama kebebasan bercakap, kebijaksanaan akal kononnya menentang syariat Allah. Mempelekehkan syariat Allah SWT. Lidah mereka tajam dalam menghina syariat Allah sehingga mereka lupa siapa mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ketika mana hati kamu sepenuhnya dengan Allah, waktu kamu berada pada lautan kebenaran tadi, maka Allah akan pindahkan kamu satu tempat ke satu tempat yang sesuai, yang makin kamu pindah makin dekat kamu dengan Allah. Contoh kita nak tahu Allah Ta'ala pindahkan kita, tengok antara perbezaan kita pindah dengan Allah pindahkan kita. Bila mana kita pindah, kita nak cari habuan dunia dan syahwat kita. Tapi bila mana Allah Ta'ala pindahkan kita, maka kita akan dapati akhirat kita lebih kuat. Kebergantungan kita lebih kuat. Maka benarlah Allah sedang memindahkan kita. Sebab itu perhati tempat kita berpindah. Daripada pangkat kecil pada pangkat besar. Daripada miskin kepada kaya. Daripada tak berpengaruh sehingga berpengaruh. Daripada sakit kepada sihat. Waktu Allah pindah-pindahkan, kita lihat sejauh mana kekuatan kita dalam mengingati Allah SWT. Kemudian kata Syekh, ingatlah, hati orang-orang yang benar-benar menuju kepada Allah, maka dia akan meninggalkan seluruh halangan. Hati ini tidak akan terhalang dengan apa-apa undang-undang manusia. Dia tak akan terhalang. Kalau ada undang-undang yang cuba menghalangnya daripada beribadat kepada Allah, melakukan kebaikan, maka dia tak pernah dipedulikan oleh dia. Kerana orang ini sudah menjadi syiarnya, sudah menjadi suatu slogan kehidupannya, bahawa di mana tempat dia tidak pernah terhalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia mengatakan bahawa kalau aku dipenjarakan maka aku berkhalwat. Kalau aku dicampak keluar maka aku melancong percuma. Kalau aku dibunuh maka matiku mati syahid. Maka tidak lagi ada ketakutan padanya bila hati sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kerana itu saya katakan, bila hati itu benar dengan Allah, siapa pun tidak boleh menghalang dia buat satu kebaikan untuk dia mendekati Allah. Tetap ada orang dengan mudah, bila kata jangan semayang, dia pun tak semayang. Bila dihalang jangan ke masjid, dia pun tak ke masjid. Bila dihalang jangan itu, jangan ini, dia dengan mudah menyerah. Kenapa? Kerana hatinya belum benar dengan Allah. Tetapi orang yang hatinya benar dengan Allah, apa pun halangan, Allah tunjuk dia jalan. Oh, kalau dia tak boleh ibadat begini, dia akan ibadat begini. Kalau tak boleh ibadat di sini, maka dia akan ibadat di sini. Sama ada halangan itu kerana permusuhan atau halangan itu kerana maslahat. Kadang-kadang hari ini tuan-tuan menghalang ke masjid kerana maslahat. Pihak berkuasa melihat bahaya penularan wabak itu dan ini, maka ditutup masjid sementara. Ini menghalang kerana maslahat. Namun bagi orang yang hati dengan Allah, dia tetap jumpa jalan bagaimana nak dekat dengan Allah. Bukan tertutupnya masjid, tertutupnya ruang itu, ruang ini, menutup hatinya untuk berbuat demikian. Kalau hari ini kita dihalang untuk ilmu secara formal, secara berdepan, secara berlutut, secara berface to face, kita terhalang.
maka hati kita jangan tertutup untuk terus belajar dengan cara yang lain. Ada orang kata, Ustaz, tak sama Ustaz kita mengaji dengan face to face dengan Facebook. Beza. Ya, beza kerana hati kamu belum mengenali Allah. Kamu akan rasa perbezaan. Maka kamu kena biasakan sehingga kamu nampak tak ada perbezaan. Memang kita akan nampak dalam norma-norma tertentu, ada beza. Tetapi lakukan akhirat sehingga tiada perbezaan di mana pun tempat. Di mana pun keadaan, di mana pun suasana. Bila kita melihat perkara-perkara ketaatan pada Allah tiada bezanya di mana-mana, maka hati kita benar-benar dengan Allah. Tapi kalau hati kita masih melihat beza kat sini, beza kat sini, beza kat sini, kita masih terus berusaha keras bagi menjaga dan membersihkan hati kita. Kemudian kata Syekh, bila dia terasa takut akan binasa di setengah-setengah perjalanan, maka imannya pada Allah menjelma, menghilangkan ketakutan, kebimbangan, digantikan dengan keamanan, kemesraan dan kasih sayang. Tentang kita manusia, kita ada sifat takut. Musa AS, bukan semua para Nabi punya sifat takut akan sesuatu. Sehingga Allah mengubah takut tadi dengan keamanan. Dan Allah sebut dalam Quran. Dan Allah akan tukar sifat ini. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Kami akan ubah daripada takut mereka kepada aman. Artinya, memang dalam hidup ini ada banyak ketakutan kita fikir. Takut masa depan anak-anak, takut masa depan kita, takut diri kita, takut apa berlaku. Takut itu memang menjelma. Kenapa? Sebab kita manusia. Kalau kita malaikat, kita takkan takut. Kerana kita manusia. Nafsu kita ada. Dan orang-orang di hadapan kita juga mempengaruhi kita. Tetapi bila benar hati kita dengan Allah, Allah akan dengan cepat menukar ketakutan pada keamanan. Kebimbangan, keresahan pada kegembiraan. Dengan kata lain, Tuhan pemilik hati. Menjadikan hati kita benar-benar raja dalam kehidupan kita. Maka kita berasa berjiwa raja dalam kehidupan dunia ini. Yang dimaksudkan berjiwa raja di sini ialah orang merasa benar-benar aman dan selamat. Benar-benar berkuasa tanpa takhta. Kuat tanpa tentera. Kerana dia punya takwa. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ingin kuat, berkuasa tanpa takhta, dan siapa ingin kuat tanpa tentera, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maka takwa memberikan kekuatan. Memberikan kita keyakinan dengan kehidupan ini. Semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.